Di sebalik setiap filem yang anda suka, ada seorang pengarah hebat di belakangnya. Tapi kalau pasal pengarah-pengarah ni, saya rasa ramai nak tahu siapa mereka, apa nama mereka. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua senarai pengarah-pengarah filem yang hebat yang mungkin anda pernah tengok filem mereka, tapi nama mereka anda tak tahu. Jadi, jom kita tengok. Pengarah yang pertama, Yeon Sang-ho. Seorang pakar dalam animasi, nama Yeon Sang-ho boleh dikenali dalam dunia pengarahan menerusi filem The King of Pigs pada tahun 2011. Filem animasi ini penuh dengan elemen keganasan tapi ditunjukkan dengan penuh bergaya sekali, menjadikan ia satu karya yang mencengkam dan berani. Yang lebih mengagumkan, Yeon bukan sahaja mengarah tapi juga terlibat dalam penulisan, animasi dan suara latar untuk filem ini. 아직 철이 얘기하지도 않았어. 지금부터가 내가 하고 싶었던 얘기야. Pada tahun 2016, Yeon meletakkan namanya sebagai seorang pengarah yang berkaliber apabila filem seram arahannya Train to Busan menjadi fenomena antarabangsa. Tiada siapa yang sangka genre yang berasal dari dunia barat ini diangkat ke tahap yang lebih tinggi dari seorang pengarah Korea. Tak perlu susah-susah, anda hanya perlu tengok rupa dan pergerakan zombie dalam filem ini sahaja, anda dah boleh tahu filem ini berjaya menghidupkan balik genre filem zombie. Sachi pun rasa tak senang duduk, nak lari rasa. Yeon terus memecah panggung dengan filem sequel Train to Busan Peninsula. Filem ini juga dipilih untuk tayangan di Cannes Film Festival pada tahun 2020 sekaligus buat peminatnya ternanti-nanti dengan filem bajet besarnya yang akan datang. Dengan hanya 3 filem, Na Hong Jin telah berjaya menempa nama sebagai seorang pengarah yang disegani di Korea. Filem pertamanya, The Chaser, adalah sebuah filem thriller penuh aksi. Diinspirasikan dari kisah benar seorang pembunuh bersiri, filem ini syarat dengan aksi ganas dan elemen suspense, menjadikannya sebagai filem debut yang berani. 야, 이 새끼야. 너 지금 뭐 하는 거야? 응? Na Hong Jin meneruskan kejayaannya dengan genre ini melalui filem The Yellow Sea pada tahun 2010. Filem ini telah ditayangkan di Cannes Film Festival tahun 2011 untuk kategori Un Certain Regard. Kepada yang tak tahu, kategori ini hanya memberi fokus kepada filem-filem antarabangsa yang unik dengan jalan cerita yang tidak tradisional. Nampak kan? Hebat kan dia ni? Bagi Sache, karya terbaik Na Hong Jin datang pada tahun 2016 menerusi filem The Wailing. 그냥 반 사람 아니오. Menyeramkan, menggoncang jiwa dan buat hati anda tak tenang sepanjang filem The Wailing mendapat pengiktirafan antarabangsa sejurus selepas tayangan sekaligus menjadikannya salah satu filem seram terbaik dalam sejarah sinema Korea. 마음 단단히 먹어야 되네. Ini merupakan penghargaan yang besar buat Na Hong Jin dan bukti kepada bakatnya sebagai pengarah yang berbakat besar. Yang ketiga, Lee Chang-dong. Sebelum menjadi pengarah, Lee Chang-dong adalah seorang penulis novel dan pemuisi yang telah memenangi pelbagai anugerah. Walaupun tidak mempunyai latar belakang dalam dunia perfilman, dia berjaya mencipta filem-filem yang penuh teknikal dan sangat cantik. Dikenali sebagai pengarah yang sangat teliti, Lee Chang-dong sentiasa mengambil masa untuk memilih projek yang terbaik. Dia juga mengetengahkan tema-tema berat berkaitan drama kemanusiaan pada setiap projek, di mana karakternya melalui kesusahan dan trauma yang mendalam. Menggunakan bakatnya dalam penulisan, Lee Chang-dong berjaya menyampaikan setiap penceritaan dengan sangat cantik sekali. Filemnya pada tahun 2010 berjudul Poetry telah memenangi anugerah Best Screenplay di Cannes Film Festival. Dan bagi Sache, karya terbaik Lee Chang-dong datang pada tahun 2018 dengan filem Burning. 여기서 베이스가 느껴져. 뼛속까지 울리는 베이스. 혹시 혜미하고 연락되세요?
Filem yang digelar sebagai masterpiece oleh para pengkritik ini menjadi filem pertama dari Korea yang dicalonkan untuk kategori Best Foreign Language Film pada Academy Awards, di samping memenangi anugerah di Cannes Film Festival dan pelbagai lagi anugerah antarabangsa pada tahun itu. Rata-rata peminat tegar sinema Korea pasti pernah menonton filem Oldboy, dan pengarah kepada filem ini tak lain tak bukan ialah Park Chan-wook. Menerusi kejayaan Oldboy, Park dikenali sebagai pengarah pertama yang membawa nama Korea ke mata dunia. Mempunyai senarai filem-filem yang hebat, Park terkenal dengan style visualnya yang sangat unik dan teknikal. Saja tak tipu, sekali anda pandang je, anda mesti tahu itu filem Park Chan-wook. Setiap filem dia ada rupa yang tersendiri dan tidak dapat ditiru orang lain. Namun begitu, Park menganggap dirinya sebagai pencerita dan fokus utamanya sentiasa pada penceritaan terlebih dahulu. Setelah skrip selesai, barulah fokus diberi pada audio dan visual untuk melengkapkan cerita. Selain itu, ada dua elemen yang membuatkan setiap filemnya berbeza dengan filem lain. Yang pertama, elemen keganasan yang ekstrim. Elemen ini digunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih dalam dari sudut kemanusiaan dan bukan sekadar aksi semata-mata. Yang kedua adalah elemen komedi yang gelap. Elemen yang juga digelar black comedy ini digunakan pada situasi yang janggal oleh Park Chan-wook untuk menambahkan lagi impak. Pada tahun 2016, Park sekali lagi mendapat pengiktirafan antarabangsa menerusi filem The Handmaiden. Filem ini padat dengan drama yang berat dan dipenuhi kejutan yang anda tidak akan sangka. Dengan pujian tinggi dari para pengkritik dan pelbagai anugerah yang telah dimenanginya, Park Chan-wook telah meletakkan nama beliau sebagai pengarah berkaliber tinggi bukan sahaja di Korea tetapi di dunia. Untuk pengarah yang terakhir ini, saya rasa anda semua mesti tahu disebabkan oleh filem Parasite. Bong Joon-ho telah mengubah landscape dunia perfilman pada tahun 2019. Filem Parasite telah mencipta sejarah apabila memenangi 4 anugerah di Academy Awards. Tak lupa juga anugerah Palme d'Or di Cannes Film Festival. Bong Joon-ho! Namun, nama Bong Joon-ho sebenarnya sudah dikenali penggiat seni jauh lebih lama sebelum munculnya filem Parasite lagi. Director Bong is a phenomenal director. All of his work is amazing. It was Bong Joon-ho that I signed up to, and I would have signed up to anything he put my way, frankly. Filem-filemnya yang terdahulu seperti Memories of Murder, Mother, Snowpiercer dan Okja semuanya mendapat pujian tinggi dari para pengkritik selain mendapat sukses di dalam dan luar negara. Kekuatan sebenar Bong Joon-ho sebagai pengarah terletak pada kemampuannya untuk bereksperimentasi dan mengubah garisan genre suatu filem. Beliau sering mengupas isu sosial yang berat tapi dengan imajinasinya yang tersendiri. Menggabungkan genre drama, komedi dan seram. Setiap filemnya akan memberi pengalaman sinematik yang sangat unik dan takkan dapat anda lupakan. 부자인데 착하다니까. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Sachi masa tengok Parasite ni pun, Sachi pun rasa pelik. Perasaan Sachi berubah-ubah, banyak sangat emosi sampai Sachi pun terfikir, apa yang Sachi tengah tengok ni? How do you describe Parasite? It's just a funny and scary movie. Awal cerita macam drama kekeluargaan, lepas tu ada komedi. 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데 무슨 편지를 그린 거죠? 자화상이에요. Lepas tu ada thriller, lepas tu jadi filem seram pula. Uish. Akhirnya lepas tengok tu, Sachi pun dapat satu kepuasan yang tak dapat dari filem lain. Rasanya itulah majlis filem-filem Bong Joon-ho. Dan itu jugalah yang buat kita tak sabar menunggu karya dia yang seterusnya.